Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi diberikan peluang untuk kita yang berada di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, hari ini insya-Allah kita akan menyambut hari raya Aidilfitri esoknya insya-Allah. Alhamdulillah, diharapkan pengakhiran kita dalam bulan Ramadan ini, bila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita mendapat pengampunan daripada Allah dan mendapat title ataupun tingkatan takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak dalam kehidupan insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita dah cover semua apa yang patut dikongsikan daripada kitab Fadilah Amal ini. Berkenaan dengan apa-apa saja yang berkaitan dengan bulan Ramadan, iaitu tiga bab lah, kita panggil bab yang kita dah kongsikan, iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan fadilat kelebihan bulan Ramadan. Kemudian kita kongsikan tentang Allahumma salli ala Muhammad, malam fadilat malam Lailatul Qadar. Kemudian kita telah kongsikan tentang ibadah itikaf di masjid. Namun walaupun mungkin kita tak dapat nak mengerjakan ibadah yang terakhir tersebut, iaitu ibadah itikaf, tetapi insya-Allah semoga perkongsian kita dapat menjadi satu rujukan dan pengetahuan serta ilmu untuk kita amalkan apabila kita dah keluar daripada PKP nanti insya-Allah. Baik, insya-Allah hari ini seperti mana tajuk yang berkongsikan, kita akan pergi kepada bab zikir. Kerana zikir ni insya-Allah walaupun kita berada, sebab kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan hari ini, hari yang last ni, insya-Allah Ambo nak mengajak rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan untuk sama-sama memperbanyakkan zikir. Itu yang kita mampu untuk kita lakukan. Zikir yang mudah seperti mana yang pernah Ambo kongsikan sebelum ini, zikir yang Allahumma salli ala Muhammad yang paling hebat di sisi Allah SWT, yang mana berat timbangannya di sisi Allah SWT, iaitu kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Mudah saja, itulah yang paling hebat, zikir yang paling hebat insya-Allah. La ilaha illallah boleh amalkan, dan kemudian berzikir dengan beristighfar, beristighfar. Kemudian zikir-zikir yang biasa kita lafazkan selepas solat, Allah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, insya-Allah pun boleh dilakukan insya-Allah. Baik, walau macam mana pun kita pergi dulu bagi bahagian pendahuluan atau pengenalan untuk bab zikir ini, fadilat zikir ini, insya-Allah semoga dapat sama-sama kita jadikan panduan dan rujukan dalam kehidupan kita, dan sama-sama kita boleh amalkan insya-Allah hari ini juga. Sebelum kita keluar daripada Ramadan ni, kita tingkatkan lagi amalan kita dengan zikrullah, insya-Allah. Dengan cara itu kita dapat menampung mana-mana yang rongak, mana-mana yang tak cukup dan sebagainya, untuk kita bawa menghadap Allah SWT, untuk Allah berikan kita Allahumma salli ala Muhammad, pengampunan di hujung Ramadan, dan memberikan kita tingkat yang tertinggi, tingkat takwa di sisi Allah SWT insya-Allah. Baik, fadilat zikir, bab yang keempat dalam kitab Fadilah Amal ini, ia adalah bab yang keempat. Baik, pendahuluan keberkatan, ketenangan dan kemanisan yang terkandung di dalam nama Allah yang Maha Suci tidak tersembunyi lagi bagi mereka yang telah berzikir dengan nama Allah SWT sejak sekian lama. Dan bagi mereka yang telah begitu teliti menjaga amalan ini, nama Allah merupakan sebab lahirnya ketenteraman dan ketenangan di dalam hati. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang bawa arti, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenteram. Sadaqallahul azim. Tak dinyatakan di sini daripada surah mana, Abu pun tak pasti. Mungkin rakan-rakan boleh mencarinya insya-Allah. Dewasa ini secara umumnya seluruh penduduk dunia berada dalam kegelisahan. Kebanyakan surat yang kami terima pada setiap hari menceritakan mengenai kerisauan dan kegelisahan yang dinyatakan menerusi berbagai-bagai cara.
Lantaran itu kami menyusun risalah ini supaya orang-orang yang berada dalam kegelisahan dan sama ada orang perseorangan ataupun satu kumpulan manusia dapat mengetahui penawar bagi penderitaan yang mereka sedang lalui dan alami, ya. Ini bagi mereka yang mempunyai penyakit gelisah dan risau, ya, insya-Allah. Orang-orang yang bertuah lagi berbahagia dapatlah memperolehi faedah dengan tersebarnya kelebihan zikrullah ini secara umum. Adalah diharap dengan membaca risalah ini, seseorang itu mendapat taufik untuk menyebut nama Allah dengan ikhlas. Dan semoga risalah ini akan memberi manfaat kepada saya, iaitu penulis buku ini, yang serba lemah pada hari yang hanya amal saja yang akan memberi manfaat. Sekiranya Allah SWT melimpahi rahmat dan kurnianya sahaja kepada sesiapa yang tidak mempunyai amal, maka itu terpulanglah kepada kehendaknya, ya. Semuanya kehendak Allah, ya, atas kehendak Allah, ya. Kalau Allah nak beri rahmatnya pada orang yang tak beramal pun, itu kehendak Allah. Kita tak boleh, kita tak ada hak. Kita sebagai hamba, kita sebagai sebagai hamba, ya, makhluknya, tidak ada hak untuk mempertikaikan, ya. Itu kehendak Allah, ya, itu terpulang kepada Allah, ya. Baik. Namun begitu, oleh kerana kita, ya, tak dapat Allahumma salli ala Muhammad, ya, kita tak dapat memastikan bahawa kita mendapat rahmat Allah, kita kena meminta-minta rahmat Allah itu, ya. Kita kena berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah, berusaha untuk mendapat redha Allah dengan mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu saja, ya. Tapi untuk mengetahui apa yang disuruh dan apa yang dilarang, kita kena belajar, ya, kena menuntut ilmu, ya. Setelah kita tahu, barulah kita tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh, ya. Sebab Islam itu bukan agama tak boleh, ya. Pada perspektif setengah orang mengatakan bahawa Islam itu agama yang serba-serbi tak boleh. Tak, sebenarnya tidak, ya. Sebenarnya Islam itu adalah agama yang terbaik, agama yang indah, ya. Ada hadnya, bukan semua tak boleh, tetapi dalam kehidupan ni memang ada had dia. Kerana apa? Had itulah yang akan memberi kebaikan kepada kita sebenarnya dari segi rohani dan jasmani, ya. Tapi kita sebagai hamba yang Allahu Akbar, yang ilmu Allah ilmu yang terlalu sedikit jika bandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas, maka Allah yang lebih mengetahui tentang diri kita. Jadi apa yang Allah syaratkan ataupun aturkan untuk kita, yang mana yang suruh kita buat dan tinggalkan apa yang disuruh ditinggal, maka itulah yang terbaik untuk diri kita, ya. Jadi kita ni janganlah nak beragah sangat, kata, ya. Jangan nak lawan, ya. Sebab segala-galanya ketentuan Allah itu dan juga penentuan Allah itu, mana yang boleh, mana yang tak boleh, itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, rohani dan jasmani, ya. Cuma kita yang tak tahu, ya. InsyaAllah. Baik. Selain itu, yang mendorong saya untuk menyusun risalah ini ialah usaha bapa saudaraku ataupun bapa saudara saya, yakni bapa saudara penulis kitab ini, yakni Maulana Hafiz Haji Muhammad Ilyas Kahlawi, ya, yang tinggal di Nizamuddin, Delhi, India, ya. Baik. Allah SWT telah dengan limpah kurnianya telah menganugerahkan kepada beliau, yakni Maulana Muhammad Ilyas, kepakaran dan semangat yang luar biasa tentang usaha dakwah dan tabligh, ya, yang tidak asing lagi, sehingga kegiatan beliau merangkumi seluruh benua kecil India dan sampai ke tanah Hijaz, yakni tanah Saudi Arabia. Faedah dan hasil yang dirasai oleh daerah Mewat khususnya dan benua kecil India serta negara-negara luar, ya, umumnya adalah tidak dapat dinafikan lagi, ya. Peraturan-peraturan tabligh beliau adalah berasaskan dalil yang hukuh lagi tepat, yang sentiasanya akan mendatangkan faedah dan keberkatan. Salah satu daripada peraturan penting beliau ialah supaya setiap mubalik mengambil berat untuk berzikir dan memperbanyakkan zikir, khususnya ketika menjalankan kegiatan dakwah. Keberkatan ini telah saya dengar dan lihat sendiri. Saya sendiri berasa perlu untuk menyampaikan fadilah zikir kepada orang ramai, dan lebih-lebih lagi setelah menerima arahan daripada Maulana Muhammad Ilyas rahimahullah sendiri, ya. Diharapkan agar setelah mengetahui kelebihan-kelebihan berzikir, orang ramai dengan gairah mereka sendiri akan menjaga zikir mereka sendiri, ya. Baik. Sebenarnya zikrullah adalah salah satu kurniaan daripada Allah yang sangat besar, hebatnya, fadilatnya,
ya, untuk mengumpul ke semua kelebihan zikir memang tidak dapat dikumpulkan, apatah lagi oleh diriku, yakni oleh diri penulis yang serba kekurangan ini. Oleh itu saya muatkan dalam risalah ini beberapa risalah ataupun riwayat secara ringkas, dan saya bahagikan kepada 3 bab, iaitu bab yang pertama adalah fadilat dan kelebihan zikir secara umum, bab yang kedua adalah kalimah thayyibah, ya, dan yang ketiga adalah tasbih Fatimah, ya. InsyaAllah kita akan kita akan go through, ya, InsyaAllah apa orang kata, Allahumma salli ala Muhammad, kelebihan zikir ini, ya, daripada kitab Fadilat Amal, Fadilat berkenaan zikir, ya. Baik, kita pergi kepada kelebihan berzikir yang pertama. Andai kata terdapat, ya, andai kata tidak terdapat mana-mana ayat atau hadis yang menyebut tentang zikrullah, namun tidak sepatutnya seseorang hamba Allah itu lalai daripada mengingati Allah SWT, pemberi nikmat yang hakiki pada bila-bila masa pun, kerana pada setiap saat kenikmatan dan kurniaan daripada Allah SWT yang maha suci begitu banyak dan tidak berkesudahan, serta tidak ada bandingan seperti itu. Oleh itu mengingati, menyebut, mensyukuri dan mengakui kebaikan pemberi nikmat yang sedemikian adalah satu perkara yang terdapat dalam naluri diri manusia, ya. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang tidak dinyatakan ni, hanya dinyatakan ertinya saja, ya. Bersedia untuk melakukan apa-apa jua pengorbanan untuk Tuhan semesta alam yang ratusan ribu kurniaannya pada setiap saat. Berpun tak faham ni, ya. Tapi tak apa, kita akan cuba dapatkan pemahaman terhadap ayat, ya, yang dikongsikan ini, insyaAllah. Baik, walau bagaimanapun, apabila terdapat begitu banyak sekali ayat Al-Quran, hadis serta kata-kata dan kisah-kisah ulama yang memberi galakan dan dorongan untuk bersungguh-sungguh tentang berzikir kepada Allah Zat yang Maha Suci, maka sememangnya tidak dapat dibayangkan betapa banyak keberkatan dan nur yang terkandung di dalam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, perkara pertama sekali saya utarakan beberapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian beberapa hadis yang berkaitan dengan zikrullah yang penuh dengan keberkatan. Baik, ya, kalau ikut zikrullah ini, ya, kerana pentingnya zikrullah, ya, ahli-ahli sufi, ya, orang-orang yang nak mendekati Allah SWT, ya, sentiasa mengamalkan zikrullah, sentiasa berzikir di dalam lidah, di atas lidahnya, di atas lisannya, dan juga dilalukan di dalam hati. Kalau kita tengok, insya-Allah, ya, daripada dulu lagi, daripada selepas tak selama pada zaman tabi'in lagi, ya, dan seterusnya tabi'in, ya, Allahumma salli ala Muhammad, ya, terdapat banyak tarikat-tarikat yang diwujudkan, ya. Kebanyakannya golongan-golongan tarikat ini adalah golongan-golongan yang mengetengahkan zikir-zikir, ya, yang mengetengahkan zikir-zikir, berselawat dan sebagainya. Jadi dengan amalan zikir ini akan memegang hati kita, ya, di samping membersihkan hati, ia akan memegang hati kita, pautan hati kita, ya. Tarikat itu sendiri membawa maksud macam ikatan, ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, untuk sampai ke tahap hati kita pegang pada Allah SWT, ataupun tali kita terikat dengan tali Allah SWT, InsyaAllah zikir di antara apa amalan yang sangat digalakkan ataupun disuruh, ataupun, ya, yang sangat berkesan untuk lekatkan hati kita, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya dalam kehidupan kita akan sentiasa ingat pada Allah, ya. Di samping, ya, amalan-amalan wajib yang lain, ya, zikir akan mengukuhkan ikatan, ya, tali kita, ya, ikatan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, baik, amat teruskan, ya, dengan ayat-ayat berdasarkan berkaitan dengan zikir, ya, ayat-ayat Al-Quran berdasarkan dengan zikir, ya, insya-Allah. Baik, ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Artinya,
Maka oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan memahami hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengkufuri nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat ke-152 ya. Baik. Yang kedua, ayat yang kedua Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza aqadtum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر. Allahu Akbar. Tak cukup nafas. Ya. فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Allahu Akbar. Artinya, kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa-doa dan tasbih di tempat Masyaril Haram ataupun di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk hidayah kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah daripada golongan orang-orang yang salah jalan ibadahnya. Surah Al-Baqarah ayat ke-198. Allah berfirman lagi untuk ayat yang ketiga yang berkaitan, ini ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zikir ya, insya-Allah. Baik, yang ini panjang sikit ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Baik, ini sadaqallahul azim. Artinya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan ibadah haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan memperbesarkannya, sebagaimana dahulu kamu menyebut-nyebut memuji-muji datuk nenek kamu. Bahkan ingatlah Allah dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu ada antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Antara mereka ada pula yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang akan memperoleh bahagian yang baik daripada apa-apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat perhitungannya. Surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-200 hingga 202 ya, insya-Allah. Keterangan berkenaan ketiga-tiga ayat ya yang berkaitan, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zikrullah, insya-Allah. Keterangannya
Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa terdapat 3 golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bahkan pasti doa mereka akan dikabulkan, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama ialah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu adalah seorang yang dizalimi, ya, seperti mana yang pernah kita kongsikan sebelum ini. Orang yang dizalimi sememangnya, ya, Allah Taala akan makbulkan doa mereka walaupun wa ima orang itu orang kafir, ya. Kena hati-hati insya-Allah. Yang ketiga adalah seorang pemerintah yang tidak melakukan kezaliman, ya. Baik. Surah tadi dah sebut tadi, ya. Surah Al-Baqarah ayat 200 hingga 202, ya. Baik, okey, ayat yang keempat pula. Okey, ini yang 1 2 3 telah keterangan dah dikongsikan insya-Allah. Ayat yang keempat pula, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Surah Al-Baqarah ayat 203, ya, ila al-ayah. Okey, artinya, dan sebutlah Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya, ya. Okey, baik. Semua ayat-ayat ini menunjukkan bahawa, ya, Allah menekankan supaya sebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah, ya. Itulah zikir, ya. Insya-Allah. Baik, terusnya. Banyak ayat Al-Quran yang dikongsikan, ya, insya-Allah. Ayat yang kelima, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkuru rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibqar. Ya, yang bawa arti dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak dan bertasbihlah memuji Allah dengan mengerjakan solat pada waktu malam dan pada waktu pagi, ya. Surah Al-Imran ayat ke-41. Seterusnya ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azaban nar. Okey, baik. Ini juga surah Al-Imran ayat 191, ya, insya-Allah. Yang berarti iaitu orang-orang yang mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, ya Allah, maha peliharalah, maka peliharalah kami daripada azab api neraka, ya. Baik. Dan seterusnya ayat yang ke-7 yang dikongsikan, ya, oleh penulis kitab Fadilah Amal ini, ya, ayat-ayat berkaitan Allahumma salli ala Muhammad, ayat yang berkaitan dengan zikir, ya, insya-Allah. Kongsikan yang sampai ke-7 ni insya-Allah, ya. Surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ya, yang bawa arti kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring, ya. Baik. Kalau ikutkan di sini ada banyak sangat ayat, ya, mengenai berkaitan dengan zikrullah, ya, berkenaan dengan zikrullah. Ini makna menunjukkan bahawa, ya, kalau ikut di sini, ya, boleh maklumkan pada rakan-rakan, ya, dalam kitab Fadilah Amal ini ayat yang berkaitan dengan yang menunjukkan zikir saja ada 44 ayat kesemuanya. Jadi ini menunjukkan bahawa,
ya, betapa pentingnya amalan zikir untuk kita buat, untuk kita sentiasa lafazkan. Mudah saja. Ya, zikir tak memerlukan untuk berada di tikar sejadah. Zikir tak memerlukan untuk kita berada dalam wuduk. Ya, zikir tak mengkhususkan kita berada di suatu tempat yang khusus, contohnya masjid, surau dan sebagainya. Ya, zikir cukup untuk kita berada di mana saja tempat yang bersih lah. Ya, maksudnya tidak di dalam tandas, ya, kecuali dalam tandas. Ya, cuma ada juga sebilangan ulama mengatakan bahawa dalam tandas boleh berzikir dengan syarat tidak dilafazkan dengan lidah, ya, tidak dilafazkan dengan lisan, tak kedengaran, ya, hanya berzikir dalam hati. Ya, tetapi biasanya kalau kita dalam tandas, biasanya kita ialah dalam keadaan khuduk ajat ni, fokus kita pada benda tu je lah, ya. Jadi oleh yang demikian, seelok-eloknya elakkanlah, ya. Tapi insya-Allah masa lain banyak lagi, waktu lain banyak lagi, di tempat lain banyak lagi, boleh kita zikir, ya. Sambil kita memandu kita boleh berzikir, ya. Sambil kita menaiki kenderaan awam pun kita boleh berzikir, ya. Dan juga sebab dalam kenderaan awam pun kalau kita tengok ramai juga orang yang membaca Al-Quran sekarang ni. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Syukur pada Allah. Ini dah satu perubahan yang sangat baik, satu sikap yang baik ditunjukkan supaya ianya menjadi contoh dan teladan kepada orang lain, termasuk dia hamba sendiri, ya, insya-Allah. Jadi selain daripada itu, tempat lain pun banyak sambil kita duduk diam tengok TV pun, ya, tak perlu tasbih pun, ya. Kadang-kadang sesetengah orang ni, ya, mengharapkan ada tasbih di tangan dahulu barulah nak berzikir, ya. Tak perlu pun sebenarnya, ya. Berzikir ini hanyalah, ya, lafazkan dengan lidah, ya, dan juga lalukan dalam hati. Kalau katakanlah, ya, mungkin dalam keadaan kita di tempat yang umum, awam dan sebagainya, ya, untuk kita melafazkannya itu pun tidak bersesuaian dan sebagainya, maka boleh zikir dalam hati, asalkan zikir. Sebab zikir itu kita mengingati Allah, zikrullah, ya, mengingati Allah, sebut nama Allah dalam hati, ya, sebut zikir, tasbih, ya, tasmid, ya, dan sebagainya, ya, sebut dalam hati, ya. Kalau kita berada di tempat awam yang tidak sesuai, ya. Ya, namun begitu kalau di rumah, insya-Allah, ya, lafazkan perlahan-perlahan pun tak apa, tak ada masalah. Sambil masak pun insya-Allah, ya, pada kawan hawa, ya, kaum isteri khususnya, mak-mak, ya, ibu-ibu kita, insya-Allah dalam menyediakan juadah hari raya, juadah berbuka puasa petang ni yang terakhir, ya, dan juga juadah untuk keesokan harinya untuk beraya, ya, bersama keluarga, walaupun mungkin tak ke mana-mana. Penyediaan makanan untuk ahli keluarga sendiri pun, insya-Allah, ya, banyakkan berzikir. Sebab apa? Keberkatannya nanti bukan hanya pada hati kita yang akan jadi bersih, insya-Allah, ya. Hati yang berzikir sentiasa akan jadi bersih, dan juga hati yang berzikir akan sentiasa mengingati Allah, ya. Seperti mana yang berkatakan tadi, tali kita, alhamdulillah, ikatan tali kita dengan Allah akan terjalin sangat erat, ya, bila ikatan kita dengan Allah sangat erat, insya-Allah. Seperti mana yang dikatakan tadi, ya, dalam perkongsian dalam kitab Fadilah Amal, di antara orang yang tidak ditolak doanya adalah di antaranya orang yang banyak berzikir lah, ya. Jadi kita kena banyak berzikir. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita berzikir semasa kita tengah mandu, insya-Allah Allah akan melindungi perjalanan kita, ya. Kalau kita berzikir tengah memasak, insya-Allah ada keberkatan pada masakan itu, ya. Air tangan ibu tu ditambah pula dengan keberkatan zikir tadi, insya-Allah akan memberikan kita memberikan memberikan impak yang positif kepada anak-anak kita, ya. Anak-anak kita akan mungkin insya-Allah rajin solat, ya, rajin juga berzikir, dan juga rajin belajar, ya. Semua perkara yang positif mereka akan buat. Perkara yang negatif insya-Allah akan terpadam sedikit demi sedikit, insya-Allah, ya. Tak mustahil. Itu di antara keberkatan, ya. Kadang-kadang kita tak nampak dalam tempoh sehari dua, ya. Kadang-kadang ianya perlu diamalkan, dizahirkan, Allahumma salli ala Muhammad, dilakukan sentiasa, ya. Allahu Akbar. Di samping itu, di samping berzikir, boleh juga kita berselawat, ya. Selawat juga fadilat yang sangat besar, ya. Apatah lagi kita memang mengharapkan syafaat baginda Rasulullah SAW, ya. Pernah dengar satu cerita, ya, Allahumma salli ala Muhammad, yang dikongsikan oleh ulama hebat kita berkenaan satu masa dahulu lah. Ini kisah yang nak kata lama tak lama juga, moden juga. Ada seorang ibu ini, seorang ibu ini memang daripada datang menemui. Rasa ramai orang menerima WhatsApp ni, ya, WhatsApp tentang kisah ini. Tapi tak apalah, mungkin kalau ada yang tak menerimanya, yang berkongsikan, ya, yang mana seorang ibu yang datang menemui seorang syekh, ya, memohon pertolongan sambil menangis-nangis, ya. Ya, ibu itu menangis-nangis.
Sekejap ya. Tahu mana pula datangnya ni. Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ya, Syekh tersebut telah menerima kunjungan daripada seorang ibu yang datang menangis-nangis, ya. Ibu itu mengatakan, tolong saya wahai Syekh, tolong saya wahai Syekh, ya. Lepas tu apa nama tu, ibu tu mengatakan, Syekh itu mengatakan, kenapa? Ya, apa yang dah terjadi? Ya, ceritakan padaku. Ya, apa nama tu, ibu tu menceritakan, ya, saya dah 2-3 hari tak silap hamba, ya, tidak didatangi Rasulullah, ya, maknanya tidak bermimpi Rasulullah. Allahu Rabbi, subhanallah. Syekh tu terkejut, ya, Allahu Akbar. Dia tanya balik, ya, dia nak pastikan, maknanya selama ni kalau 2-3 hari Rasulullah tidak mendatangi mimpi anda, tidak mendatangi mimpi ibu, ini bermakna, yes, ibu sentiasa bermimpi Rasulullah tiap-tiap malam. Ya, dia nak pastikan, ya, Syekh tu nak pastikan. Ibu itu kata, ya, ya Allah Rabbi, memang setiap malam dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah akan datang dalam mimpinya setiap malam. Subhanallah, orang apakah ini, ya. Jadi Syekh tu pun Allah macam terpegun dan nak tanya, apakah rahsia, apakah sebenarnya apa nama tu yang ibu dah ibu lakukan, ya, apakah rahsia yang membolehkan ibu untuk bermimpi baginda Rasulullah SAW setiap malam, ya. Ibu tu pun berceritalah, ya. Ibu tu mengatakan bahawa, ya, saya telah bermimpi Rasulullah sejak daripada perawan lagi, sejak daripada zaman dara, anak dara lagi, ya. Lepas tu dia katalah apa yang diamalkan, ya, saya mengamalkan selawat, ya, selawat ke atas baginda Rasulullah SAW sebanyak 15,000 satu hari, ya, satu hari 15,000 kali berselawat. Cuba bayangkan macam mana kita nak berselawat selama 15,000 tu. Jadi inilah di antara yang disebutkan tadi, ya. Sama juga kita berzikir, ya. Berzikir ni tidak memerlukan masa, tak memerlukan tempat. Berselawat pun tidak memerlukan masa, tak memerlukan tempat, ya, kecuali tempat-tempat yang kotor lah, ya. Itu janganlah elakkan sebagaimana yang kita sebut tadi, ya. Tapi tempat-tempat yang lain, tengah memasak, ya, tengah berjoging, ya, tengah buat apa saja yang mana kita dalam keadaan menutup aurat, ya, kita dalam keadaan yang bersih, ya, insya-Allah tuturkan, ya, lafazkan insya-Allah, ya. Jadi tak mustahil, ya. Jadi saya nak relatekan bukan apa, saya nak relatekan macam mana, ya, ibu tersebut, ya, mampu untuk berselawat 15,000 kali sehari, ya, tanpa apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, ya, tanpa berhenti walaupun sehari, tetapi entah macam mana, ya, Allahumma salli ala Muhammad dalam 2-3 hari tersebut, ya, Rasulullah tak mendatangi mimpi beliau. Amba lupa dah kisah ujung tadi. Allahu Rabbi subhanahu. Tapi insya-Allah, ya, kalau kita ingat nanti kita akan kongsikan lagi. Ya, kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Ya, hujungnya nanti apakah sebabnya? Ya, yang mana Syekh tu ada bagi tahu, ya, sebab dia kenapa, ya, apa nama tu? Allahumma salli ala Muhammad, baginda Rasulullah SAW mungkin tak datang bertemu dengan ibu tersebut, ya. Allahu Rabbi subhanallah. Dia lupa, nanti insya-Allah kalau anda ingat lagi balik, anda akan kongsikan semula. Baik. Yang anda nak relatekan tadi sebenarnya adalah kebolehan kita. Sebenarnya kita mampu. Sebenarnya kita mampu untuk berzikir, sebenarnya kita mampu untuk berselawat 15,000 ke, ya. Mungkin yalah, mungkin kalau tak sampai 15,000 pun sekurang-kurangnya 10,000 contohnya. Sebab apa? Sebab amba pernah buat. Ya, terus terang berceritalah, ya, sedikit. Ya, pengalaman amba bawa motor daripada Gombak sampai ke Allahumma salli ala Muhammad, sampai ke Bangsa, ya, sampai ke Bangsa, ya. Hamba boleh habiskan zikir dalam Allahumma salli ala Muhammad 1,000 lebih. 1,000 tu bukan maaf, Allahumma salli ala, hamba rasa lebih daripada 1,000, dalam 3,000, ya, 3,000 macam tu lebih kurang, ya. Tapi zikir yang berbeza lah, 1,000, ya. Jadi maknanya tak mustahil sebenarnya. Kalau kita daripada hamba daripada Gombak nak menghala ke Bangsa menaiki motosikal, lebih kurang dalam 30 minit, 40 minit. Boleh habiskan dalam lebih kurang, kita boleh berzikir dalam lebih kurang 3,000, ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kita diberikan masa 24 jam satu hari, ya. Kita pergi ke tandas berapa kali? Berapa minit tandas, kita pergi ke tandas. Jadi masa-masa yang lain tu sebenarnya boleh kita gunakan untuk berzikir. Sama-sama kita duduk berzikir, sama-sama kita buat kerja kita berzikir, sama-sama kita buat kerja juga kita berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak mustahil. Kalau nak buat tak mustahil. Jadi cuma kena amalkan, mula amalkan, dan insya-Allah kita akan mampu untuk mencapai,
ya, zikir yang banyak setiap hari insya-Allah. Itu pengalaman hamba sendiri untuk hamba kongsikan, semoga dapat dijadikan panduan. Sebab Allahumma salli ala Muhammad, sebab kita atas motor, kita memandu contohnya, daripada kita mendengar lagu, ya, mendengar ya lagu dan sebagainya, tak salah ya, tapi yang lebih baik, lebih afdalnya, ya, yang lebih baik, lebih afdalnya kita berzikir, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Daripada Gombak ke Bangsa dah sampai berapa. Kalau naik kereta lagi lama lah, ya, jam lagi dan sebagainya, kan. Ini naik motor memang sekejap lah, 30 minit 40 minit macam tu dah sampai. Itu pun dah boleh cover dalam hampir 3,000 lah lebih kurang insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ya. Kalau zikir-zikir pendek lah, ya. Kalau zikir-zikir pendek, kalau zikir-zikir panjang tu mungkin akan tak sampai lah, ya. Kalau kita berselawat pun insya-Allah, ya. Selawat je insya-Allah, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi baca. Tapi zahirkan dalam zahir, lintaskan dalam hati. Ya, lintas dalam hati kecintaan itu. Ya, itu yang terbaik lah, ya. Kalau kita tak mampu, mungkinlah kita nak bagi perhatian, ya, tumpuan pada pemanduan ataupun pada tunggangan ataupun pada kerja yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tak dapat nak lintaskan dalam hati yang kita buat, ya. Tapi mulut kita berzikir, tak apa, tak ada masalah, ya. Seelok-eloknya, ya, katakanlah daripada 1,000 kali kita berzikir tu, tak ada satu dua yang terlintas dalam hati, kan. Jadi apa pun yang penting buat dulu. Ya, buat dulu, pasti kita akan merasai kemanisannya insya-Allah, ya. Baik. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Allah Rabbi sallallahu, banyak ni, bukan 44 ya kalau ikutkan, ya, ayat yang berkaitan dengan ayat Quran yang berkaitan dengan zikir ada 54 sebenarnya, ya, 54. Allah Rabbi. Baik. Sekarang pukul berapa? Masih sempat, ya. Okeylah, kita masuk terus pada bab yang kedua, ataupun kita langkau teruslah, ya, kepada hadis-hadis mengenai zikir, ya, insya-Allah, ya. Hadis-hadis mengenai zikir. Apabila Al-Quran yang hanya mengandungi 30 juzuk, ada begitu banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan zikrullah, apatah lagi hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang terdiri daripada kitab-kitab hadis yang tidak terhitung banyaknya. Ya, setiap kitab itu boleh mengandungi bilangan hadis yang tidak terkira. Dalam sebuah kitab Bukhari sahaja terkandung 30 bahagian, ya. Manakala kitab Abu Daud pula mengandungi 32 bahagian. Tidak ada mana-mana kitab pun yang tidak menyebut tentang zikrullah. Semua kitab menyebut tentang zikrullah, kerana ianya adalah di antara ibadat yang sangat mudah dan sangat penting, ya. Baik. Oleh itu, memang tiada sesiapa pun yang mampu untuk mengumpul keseluruhan hadis tersebut, ya, kerana terlalu banyak hadis yang disebut berkaitan dengan zikrullah, ya. Sebenarnya untuk beramal dan untuk dijadikan contoh pengajaran, satu ayat Al-Quran dan satu hadis pun sudah memadai sebenarnya. Sebaiknya bagi mereka yang memang tidak ingin beramal, jika dikemukakan kitab demi kitab yang banyak pun tak berguna, ya, sebab mereka ini memang Allahumma salli ala Muhammad disifatkan oleh penulis di sini sebagai seumpama keldai yang bawa kitab, ya. Keldai mana pandai baca, kan. Jadi oleh yang demikian, mereka bawa kitab, bawa je lah, ya, walaupun diperdengarkan, walaupun dibaca kitab tersebut, maka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi kita jangan menjadi macam tu, insya-Allah, ya. Kalau tak dapat semua, dapat satu pun cukup lah untuk kita jadikan amalan, ya, insya-Allah. Baik, hadis yang pertama, ya, kita kongsikan hadis pertama terus, ya. Sementara masa ada lagi ni, insya-Allah. Lagipun hari ini dah tak bertugas, ya, esok dah nak raya. Jadi kita panjangkan sedikit insya-Allah pertemuan kita untuk hari ini, insya-Allah. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya apa-apa yang akan aku lakukan terhadap hamba-Ku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Ini paling penting, kena faham, ya. Dan aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Jika dia mengingati aku di dalam hatinya, maka aku mengingati dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingati aku dalam perhimpunan, maka aku mengingatinya di dalam perhimpunan. Dan yang lebih baik, iaitu dalam jemaah para malaikat yang maksum dan suci daripada segala dosa. Dan apabila hamba-Ku mendekatiku sejengkal, maka aku dekati dia sehasta. Apabila dia mendekati aku sehasta, maka aku dekati dia sedepa.
dan apabila dia datang mendekati aku dengan berjalan, maka aku dekati dia dengan berlari. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ya, insya-Allah. Baik, keterangannya. Berbagai-bagai perkara diterangkan dalam hadis ini. Yang pertama, sesungguhnya apa-apa yang akan aku lakukan terhadap hambaku adalah mengikut sangkaan hambaku terhadap diriku, terhadapku. Ini bermaksud hendaklah kita sentiasa mengharapkan kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sesekali putus asa daripada rahmatnya. Sememangnya kita adalah pendosa dan kita yakini bahawa segala dosa dan perbuatan kita itu pasti akan dibalas. Namun demikian, janganlah sesekali berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni keseluruhan dosa kita dengan rahmat dan kemurahannya semata-mata. Ya. Dan Allah berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la tagh Innallaha la yaghfiru. Maaf. Inna Allah la yaghrifu an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ada satu, ya. Baik, artinya sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni dosa menyekutukan sesuatu dengannya, dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik, itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Ya. Surah An-Nisa ayat 116. Ya, baik. Akan tetapi tidaklah semestinya segala dosa akan diampuninya. Antara itulah para ulama mengatakan bahawa iman adalah antara harap dan takut. Ini kena faham. Ya. Iman itu adalah harap dan takut. Ya, kenapa harap, kenapa takut? Ya, kita kena mengharapkan keridhaan Allah, takut dosa kita tak diampunkan. Ya, itulah iman, di antara sifat iman itu sendiri. Ya, jadi bila orang beriman, dia akan ada rasa harap, takut dan cinta. Ya, cinta kepada Allah. Ya, itulah yang terbaik. Ya, kenapa pula cinta? Ya, cinta kepada Allah kerana sayang pada Allah. Ya, Allah yang berikan kita segala-galanya. Allah yang memiliki diri kita. Allah memiliki langit dan bumi. Allah yang memiliki sekalian alam. Allah yang memberikan kita, menurunkan kita seorang Nabi yang sangat hebat, Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi segala-galanya kita perlu letakkan cinta kepada Allah SWT. Ya, di samping juga menyintai baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi berharap pada Allah agar tidak agar diampunkan segala dosa dan dikembalikan ke dalam syurga Allah. Ya, dijauhkan daripada dan takut dihumban ke dalam neraka Allah, takut amalan kita tak diterima, takut dosa kita tak diampun. Ya, jadi antara sifat ataupun antara iman ataupun Allahumma shalli ala Muhammad, sifat-sifat iman itu adalah harap, takut dan cinta. Ingat tu, insya-Allah. Baik. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang sahabat muda yang berada dalam keadaan nazak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan keadaan kamu?" Jawabnya, "Wahai Rasulullah, aku mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan aku takut mengenai dosa-dosaku." Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika kedua-duanya, yakni harapan dan ketakutan, diperolehi dalam keadaan seperti ini, maka pasti Allah SWT akan mengurniakan apa-apa jua yang diharapkan dan menyelamatkan daripada apa-apa yang ditakuti." Ya, Allahu Akbar. Inilah yang kita nak, apatah lagi dalam keadaan nazak. Ya, kita sentiasa mengharapkan kasih sayang dan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahu Rabbi. Ya, insya-Allah. Baik, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa tanggapan seorang mukmin terhadap dosanya adalah seperti dirinya yang berada di kaki gunung, ya, dan gunung tersebut akan terhempas ke atasnya. Sebaliknya, seseorang penderhaka menganggap dosanya seperti seorang yang dihinggapi tahi lalat kemudian dihalau terbang, yakni dia tidak mempedulikan langsung mengenai dosanya. Maksud hadis di atas ialah seseorang itu hendaklah takut terhadap dosa mengikut keadaan dosa tersebut dan juga mengharapkan rahmat menurut keadaannya juga. Ya, itulah perumpamaan yang sangat baik, ya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang Allahu Akbar,
yang sebetul-betul seorang yang mukmin yang sebenarnya, orang mukmin yang sejati, dia sentiasa takutkan dosa dia. Dia takut dosa dia takut dosanya tak diampun. Dia takut tentang dosa yang telah dilakukannya, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu taala. Dia sentiasa risau. Itulah yang dilakukan oleh Allahumma salli ala Muhammad, di antara khalifah yang hebat, khalifah apa ni, Umar Al-Khattab, Khalifah Umar Al-Khattab sentiasa bermuhasabah di waktu malam, menangis waktu malam sehingga ada, Allahumma salli ala Muhammad, ada garisan di bawah matanya yang menunjukkan alur air matanya yang sentiasa tumpah, kerana takutkan atas dosa-dosanya, takutkan atas dosa-dosanya yang pernah dilakukannya. Itu sahabat Nabi yang telah dijamin syurga Allah. Jadi kita cak ayam ni apa lagi, kena memperbanyakkan amal, kena memperbetulkan diri, di samping sentiasa muhasabah diri, di samping itu juga kena memperbetulkan diri, insya-Allah. Mana yang mampu kita betulkan, pelan-pelan orang kata, jangan terlalu drastik, takut nanti drastik juga tinggalnya, naudzubillah. Jadi apapun kita lakukan perlahan-lahan, yang paling penting adalah sentiasa mengharap ataupun sentiasa meminta pada Allah SWT agar Allah berikan taufik dan hidayah. Kerana apa? Seperti mana hamba yang katakan dahulu, hamba akan ulang benda ni dari semasa ke semasa. Seperti mana hamba katakan dulu, tanpa hidayah dan taufik daripada Allah SWT, nak angkat tangan pun, nak angkat kaki untuk melakukan ibadah, melakukan kebaikan, kita tak mampu. Allah yang menggerakkan kita. Jadi oleh yang demikian, kita mengharapkan pada Allah, kena minta dengan Allah. InsyaAllah Allah akan mempermudahkan segala urusan kita, apatah lagi urusan kita tu untuk beribadah kepada Allah SWT, insyaAllah. Baik. Daripada Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu telah syahid kerana penyakit taun. Dan ketika saat-saat hendak meninggal dunia, beliau berpensan beberapa kali, dan apabila sedar beliau berkata, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, Kau mengetahui hamba mencintaimu." Apabila hampir-hampir hendak meninggal dunia, beliau berkata, "Wahai maut, selamat datang, alangkah bahagianya tetamu ini. Tetapi dia mengunjungiku ketika aku mengalami kebuluran." Selanjutnya beliau berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hamba sentiasa takut kepadamu, tetapi kini hamba mengharapkan rahmat-Mu. Ya Allah, hamba mencintai kehidupan di dunia ini, namun bukanlah disebabkan ingin menggali tali air atau mengusahakan kebun, tetapi bertujuan menahan haus yang amat sangat pada musim panas yang terik, dan menahan segala rupa penderitaan kerana agama-Mu, dan tekun menyertai halkah zikir di samping para ulama-Mu." Allahu Akbar. Ini di antara apa yang berlaku kepada Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu, mati syahid dalam keadaan mengalami ataupun menghidap penyakit taun. Dan namun begitu, inilah sikap para sahabat. Sebab itulah kita tak dipilih, Allahu Rabbi. Kadang-kadang ada orang bertanya, ada orang mempertikaikan pula, kenapalah aku tak dipilih, dan mempertikaikan sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang mempertikaikan? Ada juga yang kata, alangkah indahnya aku lahir pada zaman Rasulullah SAW, aku mungkin akan jadi salah seorang sahabat Rasulullah. Belum tentu. Bersyukurlah anda bila anda lahir sekarang. Bersyukurlah bila anda dilahirkan sekarang, ataupun dilahirkan bila-bila lah. Tak kisah siapa yang lahir bila-bila, bersyukurlah. Kerana anda dilahirkan waktu itu, kerana itulah waktu yang terbaik untuk anda. Apatah lagi apabila anda lahir, anda dah jadi Islam. Anda dah pun lahir dalam keluarga Islam, dah jadi orang Islam. Bersyukurlah banyak-banyak. Kerana apa? Jika anda lahir pada zaman baginda Rasulullah SAW, belum tentu anda menjadi pengikut Rasulullah. Entah-entah anda akan menjadi pengikut Abu Jahal. Na'udzubillah min zalik. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi sememangnya Allahu Rabbi, orang-orang yang menjadi sahabat baginda Rasulullah SAW ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah dah merencanakan segala-galanya. Mereka ini adalah contoh-contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Allah pilih mereka ini untuk jadikan contoh bagi kita. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jangan sesekali menghina sahabat baginda Rasulullah SAW, walaupun seorang. Itu juga di antara amaran yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahu Akbar, kalau ada puak-puak yang menghina sahabat-sahabat, apatah lagi sahabat-sahabat kanan tu, memang
tolak tepi tu lah, tolak tepi tu lah, bye-bye je lah, jangan layan, Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun kalau boleh berikan peringatan kepadanya, bawa dia ke jalan yang benar balik, itu saja. Kalau tak, kalau kita tak mampu, tinggalkan dia, bye-bye, itu saja. Sebab sememangnya Allahumma salli ala Muhammad, para sahabat-sahabat inilah, mereka-mereka inilah, setiap riwayat-riwayat mereka perlu dicontohi, mereka-mereka ini orang-orang pilihan Allah SWT, yang mana sanggup bermati-matian, membiarkan badan sendiri menjadi perisai, ataupun menjadi perisai terhadap baginda Rasulullah SAW. Sanggup kita? Kita sanggup ke? Kita sanggup ke? Allahumma salli ala Muhammad. Belum tentu kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mereka-mereka ini adalah orang yang dipilih oleh Allah SWT, yang sanggup berlapar, berdahaga, bermati-matian, ikat perut ni, lapar. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita sekarang ni pun, kalau kita tengok, kalau kita memilih pemimpin, kebanyakan daripada kita ni nampak pada pemimpin adalah pemimpin yang boleh menolong kita untuk bagi makan kat kita. Kebanyakannya, minta maaf cakap, kebanyakan daripada kita memang memandang sebegitu, kalau pemimpin itu pemimpin yang berilmu, alim, ulama, tetapi tak ada apa pun, jadi ada setengah yang fikir, alah, apa dia boleh bagi kat aku, sekadar untuk bagi ilmu je, apa nak buat kan, bukan boleh makan pun. Itu ada juga setengahnya yang berfikiran demikian. Walhal pemimpin yang sebenar yang perlu kita pilih adalah mereka-mereka yang alim, mereka-mereka yang menguasai ilmu Allah, ilmu akhirat. Kerana ilmu Allah itu merangkumi segala-galanya, termasuklah ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu apa lagi, sasiah dan sebagainya. Segala-galanya ada komplit, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi orang tak faham, itu masalah dia. Jadi itulah, Allahumma salli ala Muhammad. Berbalik pada perbincangan kita, insya-Allah. Jadi walau macam mana pun, mari sama-sama untuk kita sentiasa dalam keadaan harap dan takut dan cinta kepada Allah SWT. Semoga dengan cara itu, untuk lahirkan, lupa nak relatekan balik dengan zikir kita tadi, untuk melahirkan perasaan ini sebenarnya juga adalah disebabkan oleh banyaknya berzikir. Apabila kita banyak berzikir, banyak-banyak berzikir sampai ke saat kita mati pun, insya-Allah, apabila datangnya sakaratul maut, ataupun datangnya malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, untuk menjemput kita pulang, insya-Allah kita akan ingat pada Allah, ingat pada dosa kita, ingat pada mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasihan dan belas daripada Allah SWT. Jadi apabila kita lazimkan setiap kali berzikir, zikir, sampailah saat, mungkin pada saat kita berzikir itu, kalam ataupun kalimah ataupun lisan kita yang terakhir yang keluar daripada lidah kita, mulut kita ini adalah dengan menyebut nama Allah, insya-Allah. Kita diharapkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa? Di antara apa yang dikongsikan oleh para ulama, seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan yang mana dia suka melakukan sesuatu itu. Macam mana nak cakap, Allahumma salli ala Muhammad, seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan atau dalam semasa dia melakukan perkara yang disuka. Contoh macam itulah. Berharap rakan-rakan tuan-tuan fahamlah, maksudnya kalau dia suka memancing, contohnya, kemungkinan besar dia akan mati dalam keadaan memancing. Contoh, ini contoh, jangan marah, orang yang memancing, orang yang Allahumma salli ala Muhammad main game. Orang yang main game, kemungkinan besar dia mati dalam keadaan main game. Na'udzubillah. Jadi kalau seorang yang suka berzikir, seorang yang suka solat sunat, seorang yang suka berselawat, insya-Allah dia akan mati dalam keadaan tersebut, keadaan yang baik, insya-Allah. Itu yang kita nak. Jadi kena sentiasa lazimkan lidah dengan berzikir. Ingatan khas untuk diri hamba sendiri, orang yang bercakap, dan juga untuk rakan-rakan tuan-tuan puan-puan yang sudi untuk sama-sama kita amalkan, insya-Allah. Baik. Selain daripada ulama mengatakan bahawa hadis yang tersebut di atas mengandungi keterangan mengenai tindakan Allah terhadap hamba-Nya menurut kesangkaannya, ini adalah berkaitan dengan keadaan secara umum dan bukan dengan keampunan yang khusus. Doa, sihat, murah rezeki, keamanan, ketenangan dan sebagainya, semua itu termasuk dalam sangkaan seseorang manusia terhadap Allah SWT. Cuba kita fahami berkaitan dengan doa, yakni sekiranya seseorang itu yakin bahawa doanya diterima, maka pasti doanya itu akan diperkenankan. Itulah, itu makna kita sangka.
Maknanya kalau kita bersangka baik pada Allah, itu yang akan kita dapat. Kalau kita sangka doa kita tu akan diperkenankan oleh Allah SWT, dan kita harapkan itulah yang kita dapat, ya, insya-Allah, ya. Jadi dalam apa pun yang kita buat, kita kena bersangka baik pada Allah, ya. Kita mohonkan ampunan, aku harap Allah maafkan, dan aku yakin Allah akan ampunkan aku. Insya-Allah Allah akan ampunkan. Itu terletak pada Allah lah, tapi sangkaan itulah yang akan membawa kepada apa nama tu? Kepada kita balik semula, ya. Apa yang kita sangka, Allah akan sangka balik pada kita, ya. Allah akan balas balik. Allahu Rabbi, ya. Baik. Sebaliknya, jika dia berprasangka baik bahawa dosa berprasangka baik bahawa dosa yang tidak diterima, maka Allah akan lakukan terhadapnya mengikut sangkaannya. Ya, dia bersangka baik, tapi bersangka baik doanya tak diterima, tak apalah. Aku doa aja ni, doa aku tak terima pun, Allah tak terima pun doa aku. Tak terimalah maknanya. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Jadi janganlah demikian, ya. Oleh demikian, bersangka baik pada Allah, sentiasa berhusnuzon. Ya, Allah suruh kita berhusnuzon pada Allah, berhusnuzon pada sesama kita, ya, insya-Allah. Sebagaimana telah disebutkan dalam semua hadis yang lain bahawa doa seorang hamba akan diterima selagi dia tidak berkata bahawa doaku tidak diterima, ya. Begitulah juga keadaannya mengenai kesihatan, kesenangan hidup dan lain-lain, ya. Jadi apa yang kita sangka, itulah akan Allah berikan, ya, insya-Allah, ya. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa apabila seseorang yang mengalami kemiskinan menceritakan keadaannya kepada orang ramai, maka dia tidak akan memperoleh kesenangan hidup. Sebaliknya, jika seseorang itu meminta dan memohon kepada Allah, maka keadaannya akan segera berubah, ya. Dan tetapi satu perkara yang penting ialah bahawa berbaik sangka dengan Allah SWT berbeza dengan salah sangka terhadap kerahiman dan keampunan Allah SWT, lalu memberanikan diri melanggar perintah Allah SWT. Perkara itu diperingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ولا يغرنكم بالله الغرور. Baik, yang bawa erti, dan jangan pula kamu diberdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Surah Luqman ayat 33, ya. Yakni janganlah syaitan memberdayakan kamu supaya kamu mengerjakan maksiat atas sangkaan bahawa Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini yang salah. Jangan salah faham pula, ya. Jangan pula katanya kita buat sesuatu kebaikan, kita buat sesuatu dosa, maksiat, tetapi kita yakin bahawa Allah akan ampun kita. Itu adalah salah, ya. Itu salah maksud dan salah faham, ya. Itu memang salah lah. Kalau kita buat sesuatu yang jahat, Allahu Akbar, memang Allah tu Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Itu tak akan berubah. Itu tak akan berubah. Tetapi yang berubahnya adalah salah sangkaan kita, salah fahaman kita. Ya, sepatutnya kita hindarkan segala yang buruk. Itu sememangnya larangan daripada Allah, bukannya suruhan daripada Allah, ya. Jadi kita awal-awal dah buang, awal-awal dah reject, awal-awal dah tolak, ya, kerana Allah tak suka. Kerana Allah tak suka, kita tak buat, ya. Alhamdulillah, minta maaf. Alhamdulillah, itulah, banyak cakap macam nilah, ya. Angin dah keluar daripada perut. Allahumma salli ala Muhammad, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allah SWT berfirman lagi dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Attala'al ghaiba amittakhadha indar rahmani ahada. Kalla. Artinya, adakah dia telah mengetahui akan perkara yang gaib, atau adakah dia telah membuat perjanjian dengan Allah Ar-Rahman mengenainya? Tidak sekali-kali. Surah Al-Maryam, Surah Maryam ayat ke-78 hingga ke-79. Perkara kedua yang disebutkan dalam hadis kursi di atas ialah apabila hamba-Ku mengingatiku, maka aku akan bersamanya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahawa apabila hamba-Ku mengingatiku selagi bibir bergerak, maka selagi itulah aku bersamanya, yakni tumpuanku yang khusus kepadanya dan rahmatku yang khusus akan sentiasa ke atasnya. Allahu Rabbi, ya. Inilah, ya, kelebihan zikir, ya. Maknanya selagi Allahumma salli ala Muhammad, kita mengingati Allah dengan zikir kita, lidah kita ataupun bibir kita bergerak-gerak,
ya, bibir kita bergerak-gerak, selagi itu jugalah Allah akan berikan perhatian dan tumpuan khusus kepada kita. Allahu Rabbi subhanallah, ya. Walaupun kita tengah buat benda ni, buat benda lain, yang memasak ke, menjahit ke, ya, buat apa-apa sajalah, insya-Allah menukang dan sebagainya, ya, bersihkan rumah ke, vacuum rumah dan sebagainya, tapi dalam lidah ataupun mulut kita sentiasa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun mungkin, ya, dalam hati tak terlintas, ya, kerana tumpuan kepada kerja dan tugasan, tetapi Allah masih lagi memberikan tumpuan kepada tumpuan yang khusus, ya, kepada kita, dan Allah memberikan rahmat yang khusus juga kepada kita. Allahu Rabbi, ya, telah besarnya kasih sayang Allah pada kita. Baik. Perkara yang ketiga ialah aku sebut di dalam perhimpunan malaikat, yakni Allah SWT menyebutnya sebagai satu kebanggaan di hadapan para malaikatnya. Pertama, kerana manusia dicipta dan diletakkan pada dirinya itu keupayaan atau kekuatan untuk melakukan ketaatan dan kemaksiatan kedua-duanya sekali, sebagaimana yang telah diterangkan dalam huraian hadis ke-8. Mentaati Allah SWT dalam keadaan sedemikian itu sememangnya menjadi sesuatu perkara yang akan membanggakan kita. Betul, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, bukan kita nak bandingkan, tetapi kalau ikutkan, ya, para malaikat, ya, para malaikat Allah SWT tidak diberikan nafsu, ya, tidak diberikan nafsu. Oleh yang demikian, para malaikat ni sentiasa akan ikut apa yang Allah suruh, ya, sentiasa beribadah, tidak akan melakukan kemaksiatan, melakukan kesilapan, walaupun, ya, walaupun sebesar zarah sekalipun, tidak akan sekali-kali, ya. Dia, para malaikat akan mengikut segala arahan Allah SWT, ya. Tetapi berbeza dengan kita, ya, kita manusia ini dianugerahkan, ya, diberikan sebenarnya, ya, dianugerahkan tu macam tak sesuai sangat, tapi ialah anugerah jugalah, pemberian Allah SWT, ya. Setiap pemberian Allah tu amat besar nilainya, ya. Allah berikan kita, ya, nafsu yang mana, dan juga dihasut pula oleh syaitan, laknatullah, ya. Jadi apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, dalam keadaan kita dihasut, dalam keadaan nafsu kita, ya, mengajak kita ke arah keburukan dan sebagainya, tapi kita masih lagi mampu melakukan ketaatan. Oleh yang demikian, sebab itulah Allah bangga pada kita, ya. Di samping kita dalam dogaan macam-macam, ujian macam-macam, kiri kanan belakang depan, ya, syaitan attack, ya, dengan nafsu di dalam badan kita pun mengattack kita, tetapi kita masih lagi mampu untuk melakukan kebaikan, mampu melakukan ibadah, ya, mampu mengingati Allah, mentaati Allah SWT, ya. Sebab itulah Allah akan apa nama tu, berbangga tentang diri kita di hadapan para malaikat, ya. Yang kedua, kerana malaikat telah memberitahu Allah SWT ketika manusia mula diciptakan lagi, ya, yang mana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima, ya, yang bawa arti, wahai Allah, adakah engkau hendak mencipta makhluk yang akan membuat kerosakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Ini surah Al-Baqarah ayat ke-30, ya. Perkara ini telah pun disebabkan oleh unsur fasad dan kerosakan yang ada pada diri manusia. Sebaliknya, jika para malaikat tidak mempunyai unsur tersebut, oleh sebab itulah mereka berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Surah Al-Baqarah ayat 30 juga, yang bawa arti sedangkan kamilah yang sentiasa bertasbih dan memuji engkau, ya. Allahu Rabbi. Ketiga, ya, tadi yang kedua, yang ketiga pula, ya. Kerana ketaatan dan ibadah manusia lebih afdal daripada ibadah para malaikat. Ini kerana manusia beribadat dalam keadaan beriman kepada perkara yang gaib, yakni yang tidak dapat dilihat oleh mata mereka. Sedangkan malaikat, ya, malaikat beribadat dengan menyaksikan alam akhirat. Perkara inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana keadaan manusia jika mereka dapat melihat syurga dan neraka. Ya, ini kerana sebab tersebutlah Allah SWT berbangga terhadap mereka yang sentiasa mengingatinya dan beribadah kepadanya. Ini pun satu hal juga, ya. Ini pun di antara sebab di antara Allah SWT berbangga dengan kita manusia apabila kita melakukan kebaikan, ya. Kerana apa? Sebab kita beriman pada perkara yang gaib. Kita tak nampak pun syurga, tak nampak neraka, tak nampak Allah pun, ya, tak nampak malaikat pun kita tak nampak, kan? Tetapi kita beriman, kita yakin dan percaya, ya, bahawa Allah itu wujud, ya, malaikat itu wujud, ya, alam akhirat itu wujud, ya, semuanya wujud. Kita yakin dan percaya, ya, bukan percaya, ya, bukan percaya tak sebut percaya saja tak cukup. Kita yakin, ya, yakin. Kita yakin bahawa memang wujud,
Cuma kita tak nampak saja. Tapi oleh yang demikian kita beribadah, beriman dan beribadah, yakin dan beribadah. Oleh yang demikian, itulah yang menjadi di antara sebab Allah Taala berbangga dengan kita, kerana walaupun kita tak bernampak, kita tak nampak tentang apa yang dijanjikan, tidak nampak apa yang disebutkan, tetapi kita yakin dan kita buat. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itulah di antara ya juga sebab Allah SWT bangga tentang ibadah yang dilakukan oleh manusia seperti kita, insya-Allah. Baik. Perkara yang kelima, yang keempat. Okey, yang keempat lah, perkara yang keempat yang disebutkan dalam hadis kursi di atas ialah rahmat dan tawajjuh Allah SWT kepada hamba-Nya yang adalah lebih baik berbanding dengan tumpuan yang diberikan oleh seorang hamba kepada Allah SWT. Inilah yang dimaksudkan bahawa Allah SWT mendekati dan berlari kepada hamba-Nya yang menunjukkan limpah kurnia rahmat-Nya begitu cepat menuju kepada hamba-Nya. Kini terserahlah kepada setiap orang sebanyak mana mereka inginkan rahmat dan kekurniaan Allah SWT menuju kepada mereka, maka sebanyak itulah mereka perlu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, baik. Itulah ya. Bila kita buat suatu kebaikan, Allah akan cepat-cepat hantar rahmat. Ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita lagi dekat dengan Allah, Allah akan lagi dekat dengan kita. Ya. Allahu akbar. Baik. Perkara yang kelima ialah perhimpunan para malaikat adalah lebih baik daripada orang yang berzikir. Perkara kelima ialah perhimpunan para malaikat adalah lebih baik daripada orang yang berzikir, sedangkan telah diketahui umum bahawa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam terjemahan hadis bahawa salah satu sebab mereka dikatakan lebih baik hanya berdasarkan dari sudut yang tertentu, iaitu mereka maksum. Ya, tidak mungkin mereka melakukan dosa. Sebab yang kedua ialah mengikut kadar bilangan yang lebih banyak, iaitu kebanyakan malaikat lebih baik dan pada kebanyakan manusia bahkan lebih baik daripada kebanyakan mukmin. Ini sekejap baca kemudian. Ulang sekali lagi ya. Tidak mungkin mereka melakukan dosa. Sebab yang kedua ialah mengikut kadar bilangan yang lebih banyak, iaitu kebanyakan malaikat lebih baik dan pada kebanyakan manusia bahkan lebih baik daripada kebanyakan mukmin. Manakala mukmin yang tertentu seperti anbiya alaihissalam ataupun nabi-nabi, para anbiya adalah lebih baik daripada malaikat. Selain sebab-sebab di atas, ada banyak lagi sebab lain yang dinyatakan dengan panjang lebar ya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Itu saja kot ya, insya-Allah ya. Kita nak masuk hadis yang kedua ke tidak ni ya, insya-Allah. Itu setakat itu saja dahulu keterangan untuk hadis yang pertama yang kita kongsikan tadi, yang agak panjang lebar juga, beberapa muka surat juga. Ya, hadis kedua ni pun hadis kedua pendek saja. Ya, sekarang pukul berapa dah? Insya-Allah okey, dah 8 lebih dah, insya-Allah. Ya, rasanya kita habis kat situ dahulu. Kita akan sambung pada hari esok, hari raya. Mungkin tak ada live lah. Dan esok insya-Allah ya, untuk mengetahui rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, InsyaAllah hamba akan di pagi hari macam ni juga, hamba akan buat live juga seperti biasa untuk live takbir ya. Untuk takbir ya, sama-sama kita bertakbir takbir raya insyaAllah ya. Kita akan buat takbir raya live esok insyaAllah di page ini juga. Jadi diharapkan rakan-rakan boleh sama-sama bertakbir di rumah insyaAllah. Dan hamba galakkan ya, hamba sangat-sangat galakkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang memang rasanya semua yang tengok ni memang biasanya ada page lah, ada page pula, bukan page, maksud hamba personal account Facebook ya. Jadi oleh yang demikian hamba menggalak-galakkan kepada semua ya untuk buat live ramai-ramai besok. Buat live bukan untuk nyanyi lagu raya, tidak ya. Buat live untuk takbir raya. Ya, ramai-ramai buat takbir raya esok. Ya, kita harapkan ya Facebook boleh congest esok ya dengan takbir raya lah. Bukan dengan buat perbuatan lain lah ya, insya-Allah. Di samping lepas takbir raya kita bolehlah buat ucapan selamat hari raya kan. InsyaAllah semoga kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT insyaAllah ya. Baik, sekadar itu saja dahulu perkongsian kita untuk pagi ini. Semoga mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Ingatlah sentiasa bahawasanya yang baik itu, yang sempurna itu adalah datang daripada Allah SWT semata-mata. Yang buruk, yang kurang, yang lemah itu adalah daripada kesilapan, kekurangan, keburukan
dan kekurangan diri hamba sendirilah, ya. Apapun memohon ampun dan maaf jika tersalah bahasa, terkasar bahasa, tersilap kata, ya, tersilap informasi dan sebagainya. Mohon ampun dan maaf. Ya, semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah. Semoga kita keluar daripada Ramadan. Walaupun Ramadan ini kita harapkan tidak akan berakhir, tetapi akan berakhir juga. Ini hari yang terakhir. Jadi oleh yang demikian, kita harapkan kita keluar daripada Ramadan ini, kita tidak tergolong daripada golongan-golongan yang telah didoakan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu orang yang apabila melalui Ramadan, keluar daripada Ramadan, tidak mendapat pengampunan daripada Allah, maka celakalah orang itu. Nauzubillah min zalik. Jadi oleh yang demikian sama-sama kita doakan kepada Allah SWT untuk Allah Ta'ala, ya, menerima segala amalan kita di bulan Ramadan ini, dan Allah berikan pengampunan kepada kita, ya, pada malam ini insya-Allah, ya, bila abad akhirnya Ramadan maghrib nanti. Dan insya-Allah kita mengharapkan Allah Ta'ala, ya, sentiasa bersangka baik, ya, husnuzan pada Allah, mengharapkan Allah Ta'ala memberikan keampunan dan memberikan apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, memberikan tingkatan takwa kepada kita insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hamba sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih dan terima kasih untuk selama-lamanya. Terima kasih.